Okey, sekarang ni kita akan tengok pada soalan nombor 2. If x follows binomial. Okey, ini adalah binomial. N dia adalah sama dengan 80. P dia adalah sama dengan 0.3. Use the normal distribution to approximate. Baik. Kalau dia tak bagi tahu use the normal distribution pun, memang kita kena guna normal distribution. Okey, sebab apa? Kamu tengok di sini N dia lebih besar daripada 50. Nak baca daripada table tak boleh. Sebab table N sampai 50 sahaja. So bila lebih daripada 50, kita memang kena gunakan normal approximation. Okey, tapi bagi soalan ni dia dah bagi tahu. Tapi kalau soalan tak bagi tahu, kamu kena ingatlah. Okey, kalau N lebih daripada 50, memang kena guna normal approximation. Lagi satu adalah kamu cek dia punya NP. NP dia adalah 80 darab dengan 0.3. Kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 24. Okey, 24 ni lebih daripada 5. So itu pun syarat yang kedua untuk kita gunakan normal distribution untuk approximate binomial distribution. So dua syarat tu yang biasa saya gunakanlah untuk cek sama ada perlu guna normal distribution untuk approximate ataupun tidak. Okey, yang pertama tadi N lebih daripada 50. Yang kedua N darab dengan P mesti lebih daripada 5. Baik, so yang ini kita ada X follows binomial. N dia sama dengan 80, P 0.3. So yang pertama kita kena cari kita punya mu dulu. So mu ni adalah NP, maksudnya 80 darab 0.3. So ini adalah sama dengan 24. Kemudian kita cari dia punya variance iaitu NPQ, iaitu 80 darab 0.3 darab 0.7. So kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 16.8. Kenapa kena cari dua benda ni dulu? Sebab kita nak masukkan dalam kita punya distribution ni. Okey, X follows normal. Di sini adalah mu, di sini adalah variance. So ini akan jadi 24 16.8. So kalau kamu perasan, ini adalah binomial, soalan original. Sekarang ni kita dah ubah dia kepada normal. Okey, normal distribution. So untuk soalan A, dia minta kita cari probability of X equals to 14. Baik, ada 4 step yang kamu boleh gunakan untuk jawab soalan approximation ni, iaitu C, S, B, T. Okay, C ni adalah continuity correction. Ini adalah step yang pertama. Okay, continuity correction. Yang kedua adalah standardize. Okay, ni kita dah mula nak jawab soalan normal distribution ni. Kemudian yang B ni adalah bell curve. Okay, bell shape curve tu ataupun kita punya graph tu. Kemudian T ni baca daripada table. Okay, so ikutlah kamu punya akronim macam mana kamu nak setkan. Kalau macam kawan saya, Sir Usman, dia cakap ini cucu saya bangun tidur, kalau tak salah saya lah. Okay, tapi kamu boleh reka saja apa-apa yang kamu mahu. Contohnya kamu boleh buat cewek saya baik terlampau. Itu masa sweet-sweet, masa tak gaduh kan. Bolehlah kita buat akronim macam tu. Tapi kalau tengah gaduh, kamu bolehlah ingat benda lain. Contohnya cewek saya, B ni ikut kamulah, bang ataupun bot ataupun apa-apalah, bocah ke terlampau. Okey, terlampau. So ingat 4 step ni untuk kita selesaikan soalan approximation. Okey, kembali kepada soalan kita. Is probability of X sama dengan 14. So step yang pertama tadi adalah apa? C kan. Okey, step yang pertama tadi adalah C. Okey, so apa nak buat? Iaitu by continuity correction. So macam ni. Ini adalah 14, ini adalah 15, ini adalah 13. So probability of X equals to 14 kat sini. Dia macam tu saja, titik saja. So nak buat continuity correction adalah kita akan besarkan dia punya line ataupun area kat sini. So ini akan jadi berapa? 14.5. Ini besarkan sikit by 0.5. So ini akan jadi berapa nilai dia? 13.5. So sekarang ni kamu akan dapat kamu punya continuity correction, dia akan jadi probability of 13.5. Okay, less than or equals to, ini adalah X lagi. Ini less than or equals to, ini adalah 14.5. So dekat sini ikutlah kamu nak letak tanda equal ataupun tidak. Tak kisah sebab ini dah jadi case continuous. Ini dah jadi case continuous.
So tak kisah ada tanda equal ataupun tidak tu. Yang di sini tadi masih case discrete Yang di sini masih case discrete. Baik, jangan lupa kamu kena tulis by continuity correction. Okey, kena tulis kat tepi tu by continuity correction supaya pemeriksa tahu apa yang terjadi kat sini. Okey, daripada 14 jadi macam ni. Okey, apa yang terjadi. So, bila kamu tulis ni, pemeriksa tahulah kamu buat continuity correction. Okey, kemudian step yang seterusnya, okey, C dah selesai dah, iaitu step itu. Okey, continuity correction. Step yang seterusnya adalah standardize ataupun S. So, dia akan jadi probability of 13.5 tolak 24. Okey, tolak kita punya mean ni bahagi dengan kita punya standard deviation. Ini adalah variance ataupun sigma square. Ini dia nak bahagi dengan sigma saja ataupun standard deviation. So ini akan jadi square root of 16.8. Kemudian di sini kita akan tulis Z. Okey, Z sebab kita dah nak standardizekan dia. So ini akan jadi less than or equals. Ini adalah 14.5 minus 24 over square root of 16.8. Okey, so kamu tekan saja kalkulator, kamu akan dapat jawapan kita adalah sama dengan di sini negatif 2.56. Okey, ini adalah Z. Ini adalah negatif 2.32. Kemudian kita akan masuk step yang seterusnya, iaitu kita akan buat bell shape curve. Okey, so ini akan jadi ini negatif 2.256. Kemudian di sini adalah negatif 2.32. So, area yang dia mahu adalah kat sini. So, by properties of symmetry, saya boleh bawa area di sebelah kiri ni ke sebelah kanan. So, dia akan jadi, ini adalah 2.32, ini adalah 2.56. So, areanya adalah kat sini. So, ini akan jadi probability of 2.32 less than or equals to Z less than or equals to 2.56. Kemudian dia akan jadi probability of Z greater than or equals to 2.32 minus probability of Z greater than or equals to 2.56. So dah selesai step ini tadi standardize. Ini adalah bahagian B ataupun bell shape curve. Kemudian sekarang ni sampailah step T ataupun baca daripada table. So, bila kamu baca daripada table, kamu akan dapat jawapan kamu adalah sama dengan 0.0102 tolak dengan 0.00523. So, jawapan akhir dia adalah sama dengan 0.00497. Selesai untuk soalan A. Baik, kemudian kita pergi kepada soalan B. So, yang pertama adalah step C by continuity correction kan. So, ini apa continuity correction dia? Baik. Ini adalah 15, 14, 15, 16. Dia adalah 15 dan lebih besar. So, kita besarkan sikit dia punya line tu. Okey, kita panjangkan line dia tu. So, ini adalah 14.5. So, ini akan jadi probability of X greater than or equals to 14.5. Kemudian ini adalah by continuity correction. Okey, kena tulis by continuity correction. Ini adalah step C. Kemudian step yang seterusnya adalah step S, iaitu standardize. So, dia akan jadi probability of Z greater than or equals to 14.5 minus kita punya mean adalah 24 bahagi dengan standard deviation kita adalah square root of 16.8. So, tekan kalkulator, kita akan dapat probability of Z greater than or equals to negative 2.32. Okey, ini adalah step S tadi. Kemudian bila macam ni, kita still tak boleh baca daripada table walaupun ini dah greater than or equal, ini masih lagi negatif. So, kita akan buat kita punya bell shape curve. So, ini adalah step B. So, negatif 2.32 adalah kat sini. Dan ini adalah area yang dia mahu. Okey, so dia akan jadi macam mana? So, dia akan jadi 1 minus probability of Z less than or equals to negative 2.32. So, dia akan jadi by properties of symmetry, Z greater than or equals to 2.32. So, kamu tengok kamu punya table, kamu akan dapat jawapan untuk yang ini adalah sama dengan 0.0102. Okay, so ini adalah step T, step table baca daripada table. So, jawapan akhir dia adalah sama dengan 0.9898. So, selesai untuk soalan B. Okay, ingat step dia. Cewek saya
B ni bergantung kamu tengah gaduh ke, kamu tengah sweet-sweet ke. Okay, T ni adalah table. Okay, C, S, B, T. Okay, kita pergi kepada soalan C, probability of X less than 16. So, ini saya bagi dalam bentuk less than or equal dahulu. So, ini adalah sama dengan less than or equals to 15. Okay, kemudian kita akan buat kita punya continuity correction. So, 14, 15, 16. Okay, ini adalah less than or equals to 15. Besarkan sikit ataupun panjangkan sikit kita punya line ni by 0.5. Kita akan dapat 15.5. So, ini akan jadi probability of X less than or equals to 15.5. So, ini kena tulis by continuity correction. So, ini dah step C. Baik, step yang seterusnya adalah step S. So, probability of Z less than or equals to 15.5 minus 24 over square root of 16.8. Okay, so ini adalah step S, standardized. So, kamu tekan calculator, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan negatif 2.07. Okay, so dah boleh baca daripada table ke belum? Tak boleh, sebabnya ini less than or equals to. Kemudian ini negatif. So, kita kena buat kita punya bell shape curve ni. So, ini adalah step B. Kemudian, ini adalah negatif 2.07. So, nak less than or equals to. So, ini akan jadi dekat situ dia punya area. So, by properties of symmetry, saya boleh tukar area ni. Okay, boleh switch area di sebelah kiri kepada area di sebelah kanan. So, ini akan jadi 2.07. Area dia adalah kat sini. So, dia akan jadi probability of Z greater than or equals to 2.07. So, bila dah macam ni, dah boleh baca daripada table sebabnya dia dah dalam bentuk greater than or equal dan ini adalah positif. So, bila baca daripada table, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.0192. Selesai. Okey, ini tadi adalah step T, baca daripada table. Okey, kemudian soalan D. So, yang pertama saya akan tukarkan yang tanda less than ni, yang tak ada tanda equal tu kepada yang ada tanda equal. So, yang ini akan jadi 17. Okey, kemudian kita akan buat kita punya continuity correction. So, nombor yang dia mahu adalah 12 termasuk sampai 17 termasuk. So, kita panjangkan sikit kita punya line ni by 0.5 di sebelah kanan. So, kita akan dapat 17.5. Di sebelah kiri adalah 11.5. So, ini akan jadi probability of 11.5 less than or equals to X less than or equals to 17.5. Kemudian kita kena tulis by continuity correction. So, selesai step C, okay, iaitu continuity correction. Kemudian kita pergi kepada step yang seterusnya iaitu standardized. So, 11.5 tolak 24 bahagi dengan square root of 16.8. Ini less than or equals to, ini Z, ini less than or equals to. Ini adalah 17.5 tolak 24 bagi square root of 16.8. So, ini dah selesai step S. Okay, dan bila kamu tekan calculator, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan negatif 3.05 less than or equals to Z less than or equals to negatif 1.59. So, kita akan buat kita punya bell shape curve ni sebab kita tak boleh straight away baca daripada table sebab dia dalam bentuk less than dengan less than ni. So, bila kita lukis, di sini kita akan dapat negatif 3.05. Kemudian di sini kita akan dapat negatif 1.59. So, ini adalah area yang dia mahu. By properties of symmetry, saya boleh tukar area di sebelah kiri ni kepada area di sebelah kanan. So, ini adalah 1.59. Di sini adalah 3.05. So, area ini yang dia mahu. So, yang pertama kita tulis dulu. By properties of symmetry, yang ini dulu kita tulis. So, probability of 1.59 less than or equals to Z less than or equals to 3.05. Kemudian kita akan buat probability of Z greater than or equals to 1.59 minus probability of Z greater than or equals to 3.05. Kenapa jadi macam ni? Sepatutnya kamu dah tahu kenapa jadi macam ni. So, saya tak akan ulang lagi sekali lah macam mana dapat benda ni. Baik, so kita dah selesai step B. So, sekarang ni kita pergi kepada step T iaitu baca daripada table. So, bila kamu baca daripada table, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.0559 tolak dengan 0.00114.
So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.0548. Saya bundarkan ya. Dia sepatutnya 5476 tapi saya bundarkan 548. So selesai untuk soalan D ni. Okay, so untuk next example kita akan masuk pada next video. Okay, itu saja. Thank you guys.